khabar Ikhwan Group? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Khabar Prudential? Luar biasa, fantastic. One day two case, one day one recruit. Oh, Sydney Milford. Who we are? I am MDRT, you are MDRT, we are MDRT. Okay. Pertama sekali, Alhamdulillah semua ada. Tak semua lah, ada tak ada. Okay, first of all, sebelum saya mulakan morning sharing saya hari ini, marilah kita sama-sama sedekahkan Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat baginda, rakan-rakan kita, ibu ayah kita, muslimin dan muslimat sama dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Amin, amin. Okay. Morning sharing saya pada hari ini mungkin akan sedikit sebanyak memberikan kesan kepada semua lah. Okay, iaitu cara-cara mengatasi sikap malas dalam bekerja. Tanya contoh. Okay. Cara-cara mengatasi sikap malas dalam bekerja. Kadang-kadang kita bila kita kerja, kita kerja sebagai, kita ni kira sebagai kita macam berniaga sendiri lah kan, business lah, kita businessman kan. Bila kita businessman, kita akan tend untuk banyak culas tau. Betul? Culas tau. Maksud dia suka bagi diskaun lah. Sebab kita kerja sendiri, dulu kita kerja makan gaji. Bila makan gaji, kita kerja ke tak kerja ke, kita tetap dapat duit, betul? Sebab kita ada, orang cakap apa, gaji lah, gaji bulanan. Bila kita businessman ni kan, lebih lagi bila kita bekerja sendiri, kita rasa macam dalam sebulan tu ada 30 hari, 31 hari. So kita rasa tak apa lah, nanti dulu, postpone dulu lah, nanti dulu, kemudian lah, last minute pun boleh buat. Sebagai contoh okay. So cara-cara mengatasi sikap yang malas dalam kerja. Yang pertama sekali, kita pecah-pecahkan tugas yang besar. Sebagai contoh, kalau macam kita bekerja, kita ada banyak benda nak buat. Nak servicing klien, nak buat auto debit form, nak buat nomination form, mungkin nak buat alteration form ke. So kita buat kita punya structure day. Satu hari tu kita kerja daripada pukul 8, let's say pukul 8 sampai pukul 10 malam, Isnin sampai Jumaat. Okay, so kita pecahkan tugas kita. Okay, daripada pukul 8 sampai pukul 10 aku nak buat apa dulu. Lepas pukul 10 sampai pukul 12 aku nak buat apa pula. So jangan campur adukkan semua benda tu. Bila you pecahkan, you akan nampak you punya structure. You akan tahu apa yang nak buat dulu, mana yang penting, mana yang you perlu letak tepi dahulu. Okay. Sebab bila kita nampak tugas tu banyak, kita akan jadi malas tau kan. Bila klien cakap saya nak buat penama lah, benda tu jadi bertindih. So bila you nampak benda tu banyak, you akan start jadi macam malas lah. Banyak sangat kerja. Okay, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, susun kerja you. Buat kerja tu satu-satu. Jangan semua nak hadap sekaligus kan. Pagi ni jugalah nak morning sharing, pagi ni jugalah nak buat phone call, pagi ni jugalah nak breakfast kat Banana, nak breakfast kat Rim. You dah tahu lah, you nak susun kan, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Buat satu-satu. Bila kita buat kerja satu-satu, kita tak akan tend untuk tergesa-gesa tau. Faham tak maksud? Bila you tak tergesa-gesa, you akan buat benda semua dalam keadaan teratur. Okay? Lepas tu, ni yang paling macam saya cakap lah, kita ni suka bertangguh kan. Bila kita ada kerja, ataupun kita tahu kita ni sebagai takaful consultant, kita perlu buat aktiviti kita hari-hari. Setiap hari kena buat phone call, kita punya VB kita kena jaga, tapi kita suka tangguh. Sampai nanti hari Isnin, bila buat meeting, termasuklah diri yang bercakap dia akan rasa macam, minggu lepas aku tak kerja lah, aku kena buat lah bulan ni, minggu ni. Tapi bila minggu ni pun dia jadi benda yang sama kak. Tangguh lagi sekali. Sebab you rasa sebulan tu macam saya cakap ada 30-31 hari. So kita rasa tak apa lah, kita tangguh, kita postpone dulu, tak apa.
hujung-hujung bulan pun boleh buat kerja. Tak? So saya nak tanya seorang-seorang saya seorang-seorang kan. Macam mana cara nak mengatasi malas bekerja? Macam mana you tackle situation tu? Okay, kita start daripada Hani. Macam mana cara awak nak atasi malas bekerja? Awak rasa ni awak malas kerja ni, so awak tahu tapi kerja awak banyak, target awak tak achieve lagi. Tapi macam mana awak nak atasi masalah tu? Mula daripada Hani. Macam mana nak atasi? Apa dia? Situation betul. Kalau saya tak buat nanti, saya juga ada. Stres, tipu, bangga. Jangan jadi tangguh lah. Awak akan buat lah. Strategi lah. Strategi, susun strategi. Kimi. Sini. Susun strategi. Okay, macam Azira? Saya memang buat saya punya jadual. Okay. Saya kan dalam kalender kan. So saya akan susunkan balik apa yang saya nak kena buat, pergi pukul berapa, appointment pukul berapa. So saya tahu bila masa saya free. So waktu free tu terlebih daripada tu bawa ke saya buat aktiviti, bukan aktiviti, maksudnya buat office hour punya tu, buat renovation ke, renovate ke. Selepas sudah habis saya letak book appointment, baru saya letak benda-benda yang lain. Syira macam mana? Saya macam mana? Mengatasi rasa malas nak bekerja. Ayolah, macam mana cara mengatasi? Buat je lah. Buat schedule. Abang Mio? Hindari malas kan? Saya tak tahu lah sebab saya memang pemalas. Hindari malas. Saya baca doa dengan malas. Macam mana doa tu Abang Mio? Ada juga ni. Okey, Abang Redha? Paksa diri lah. Paksa diri. Jangan tangguh. Okay, Zahin? Kalau saya, kalau nak hindari rasa malas, saya akan tidur sekejap. Lepas tu, Malas. saya suka, saya teruskan kerja saya. Boleh Tidur sekejap Take nap sekejap lah. Tapi saya selalu nampak dia tidur sekejap. Tu dia nak buang rasa malas Oh, tu. yang ada Tu cara dia. stiker, yang ada stiker tu Tak payah tu cara dia. Saya nak try agak macam awak. Okay, Rejab? Rejab macam mana? Hindari rasa malas. Saya call Adam macam Pak Mamak. Dia bagi tahu Saya dah buat structure jadual tapi sekarang tak ikut juga. Ayolah, so macam mana cara awak nak hindari rasa malas? Kena paksa diri lah. Paksa diri, kena motivate diri sendiri. Kena buat lah. Amir? Tidur. Kau marah, tidur malas. Itulah banyak tidur. Okay, Khairul? Biasa kalau malas, saya reset balik sebenarnya mindset. Memang kat badan awak belah mana ada button reset? Kata di mana? Han? Saya jawabkan tadi. Jauhkan diri daripada dia Saya paksa je. Paksa. Kalau saya datang pun ikut. Okay. Cari surrounding yang bekerja. Wow. Sangat ni. Sebelum tu mungkin awak kena potong rambut tu lah. Lidah pendek tu ni. Ataf. Next, Fatin lah. Macam mana Ataf? Awak hindari rasa malas awak? Fikir lah. Tepu apa nasi? Tepu apa nasi? Berfikir lah. Fikir apa? Malam nak fikir apa? Fikir lah, berfikir. Okay, tak. Next lah, next. Fatin. Kau aku cakap next je tadi kan. Saya akan tengok movie leader lah. Oh.
Macam ni. Belum breakfast Dah Sama dia. Daya. Pasrah diri. Pasrah diri Masa ingat balik rumah ayah. Oh. Ni win. Balik. Mana tipu tu. Kalau saya malam nak kerja, saya Tengok muka Pak. Serang dengan ni kawan-kawan ni. Mix around dengan yang malas juga. Saya follow apa, Zahir buat saya follow. Saya follow. Lepas tu kalau malam bawa phone call, join boiler room. So tu benda tu boleh motivate balik. Adik. Saya Macam mana? Saya ni susah sikit lah nak fikir jawapan ni Nak fikir tu malas. Fikir jawapan pun malas. Saya paksa je biasanya. Biasanya saya akan paksa, lepas tu nanti Jorik 5 minit ni Jorik call lah. Mana? Saya kalau malas saya tak boleh kawan dengan Zorik. Sahabat saya yang utama, Sam. Oh. Cik yang kena jawab. Cik yang kena jawab. Cik ada dia. Saya kita orang ada sama-sama. Dia ada special bonding. Sama ke bahasa diri? Budak pun tahu kau menipu Buat benda yang menarik, lepas tu Usia lah. Jolip. Menarik. Abang Nasir. Tak menarik ke? Dalam apa? Dalam bisnes ke apa? Bisnes lah. Tak bisnes kita lah. Malas bekerja. Dari malas. bisnes lah. Ha? Production lah. Tengok production. Oh, boleh juga Lain. Okey. Abang Maman? Tidur tak boleh Tidur tak boleh? Kamu udah ambil. Saya tak malas lah. Tak malas lah. Sebab malas ni sebenarnya dia tak dekat seseorang. Cuma perkara tu ataupun bisnes tu, adakah dia Tak letakkan keutamaan. minat ke tak minat, dia suka ke tak suka. Sebab benda bila sesuatu yang kita suka, rasanya malas dia tak ada. Dia cakap macam ni ada tak malas kan, sebab dia suka bisnes. Priority. Modi? Saya pun nak cakap. Saya hindari malas dalam bisnes ni lah. Banyak lah ni. Makan ayam Apa sekejap. boleh bikin? Saya honestly memang saya datang office lah pagi-pagi. Paling awal hari tu akan rajin-rajin lah. Okey. Tengoklah berapa lama boleh tahan sampai 12 ke. Kimi? Saya Saya ingat abang saya lah. kalau saya buat structured day lah. Jangan tipu lah. Kenapa? Tak, setiap hari- Serius lah, serius. Betul. Setiap hari saya ada buat to do list tau. Contoh. Tapi jadi ya. Jadi macam contoh saya tak buat sesuatu tu, saya macam tak boleh duduk diam lah, saya akan buat. Lagi saya nak tengok. Weh, semua basah. Dah. Kat mana chip tu ada? Ha? Kat mana chip tu ada tu letak untuk set tu beli. Dekat phone. Dekat Dia start buat ni. Oh, Okey, abang Amir? Jawapan saya lain sikit. Apa dia? Kalau kerja tu melibatkan klien, saya akan fikir saya ni klien. Contoh klien minta tukar nomination form. Kan? Saya akan buat cepat sebab saya tahu kalau orang bagi kat saya, orang tu mengharapkan saya buat cepat. Sama juga dengan claim, sama juga dengan ni. Ini servicing lah. Kali sudah buat. Ya tu pasal saya marah kali kalau kali buat lambat. Kalau tak update ke apa kan. Kali teruk lah kena kan. Daripada dulu lagi. Orang tanya ni dari mana ke cari kerja. Iya. Nak faham tak? Dia Dia macam relate, saya saya fikir orang. Contoh kalau saya malah buat phone call untuk buat recruitment. Saya fikir orang kat luar ramai lagi yang susah. Saya pergi petrol pump, saya tengok orang naik motor,
anak dia ada kat raga motor, saya jadi kesian. Oh, muhasabah. Saya macam macam muhasabah. Saya cakap ramai lah. Muasasah lain mah. Kholaza. So benda tu sebenarnya impact kat diri saya lah. Kan. That's why contoh orang saya selalu tengok YouTube channel PPIM. Channel PPIM kan, yang pasal kes Along kan. Pengguna Islam. Kebanyakan kes Along ni sebenarnya dia orang tak ada duit nak bayar bil hospital tau. Bukannya dia orang pinjam Along tu nak meniaga ke apa, tak. Yang Melayu lah. Kalau Cina dia orang nak meniaga, business down, semua pinjam Along kan. Kalau Melayu tak. Melayu ni basically dia orang pinjam ni nak bayar bil hospital, nak kena bedah jantung apa semua. So dia orang trap kat situ lah. So kalau saya rasa saya malas nak call orang, nak approach orang nak jual insurans, saya akan fikir benda tu lah. Recruitment pun sama, dengan agent pun sama. Kan? Siapa tak ada klien kat sini. Itu je. Okay. So tak ada jawapan yang betul yang salah. Semua pun Betul tak ada abang cakap. Panjang sangat. tak ada jawapan betul. Semua tu masing-masing kan diri sendiri. Saya rasa saya nak hilang rasa malas, saya macam tu. Ada. Oh saya. Saya. Kalau saya nak hilang rasa malas Mimpi Ada benda tu malas. saya fikir lah kenapa saya join bisnes ni tu je. Tengok bel. Tak nampak lah. Okay, so tapi dalam banyak jawapan saya tertarik dengan jawapan Abang Mamal. Dia betul lah apa dia cakap. Bila kita minatkan sesuatu benda tu, secara automatiknya kita akan jadi suka. Bila kita suka buat, kita akan rasa seronok. Kita tak adalah rasa malas. Kita happy kan buat benda tu. So apa saja benda yang dah agensi tetapkan, kita kena buat apa, kita kena jadikan benda tu sebagai satu benda yang kita suka. Okay, sebab saya pegang ada satu kata-kata saya tengok lah. Semua orang boleh fokus, tapi tak semua orang boleh kekal fokus. Betul tak? Nak fokus tu boleh. Boleh je nak fokus buat kerja tu, tapi untuk kekal fokus tu adalah benda yang paling susah. Okay? So benda tu relate dengan kita punya next punya cara-cara mengatasi malas. Bila you buat kerja, 5 minit pertama tu adalah benda yang masa yang paling penting, paling crucial lah. You buat satu benda tu, tak kisah, let's say kejap lagi kita nak buat phone call 5 minit je. You ambil 5 minit pertama you tu, you fokus. Betul-betul fokus, kekal fokus. Dan bila you dah buat, percaya cakap saya, you akan dapat momentum. Instead of kita tak buat, kita tengok orang buat, lepas tu kita sampai-sampai tu jalan. Ni benda ni saya buat kak kan, acah-acahan, letak phone kat telinga tapi tak call pun sebenarnya kan. Tapi sebabkan nak macam nampak macam gaya kita call orang, saya percaya semua orang pun buat benda yang sama. Tak payah bohong lah. Hari Jumaat kot. Macam mana nak hindar bohong? Okay, 5 minit pertama tu penting. Okay, kita buat dulu. Macam hari ni sekejap lagi ada phone call kan. Ada apa, boiler room. Kita hari Kalish dah book sebulan lah. Kita gunakan space kat bawah, training room. Ikutkan masa kita tu sebenarnya, kalau saya tulis kat depan cakap macam tu pukul 10 sampai 10.30, 10 sampai 10.40 kan. Bukan 40 minit, actually sampai 12.30 tu you nak buat phone call, buatlah phone call. Tak ada masalah pun. Lepas lunch tu, you dah tetapkan phone call, you dah dapatkan appointment, dan lepas lunch tu semua pergi lah. Pergi appointment, servicing client ke for example. Okay. So apa lagi ya? Sekejap. The next, buat yang urgent dulu. Okay. Ada beza tau, urgent, important dengan urgent but not important. Balik kan? Important but not urgent, terbalik. Important tapi tak urgent. Dengan important tapi urgent. So you buat yang important dan urgent tu. Yang tu bukan maksud you tak perlu buat, tapi you tolak tepi dulu. You buat dahulu yang urgent tu. Macam contoh, apa yang urgent? Urgent apa yang important dan urgent? You nak kena Dalam bisnes tu. dalam bisnes. JL boleh. GL client nak proses GL. Important, urgent. Betul tak? Betul. Important, benda tu penting. Claim important, masuk urgent. Betul lah tu. Ataf, apa yang benda yang important tapi but not urgent?
dalam bisnes? Ha? Hidup. Bukan, itu lain. Benda tu penting. Tapi tak urgent pun. Apa dia? Makan. Of course lah, benda tu penting. Tak makan mati bang. Yang dalam bisnes. Contoh je awak close kan. Instead of pagi ni awak duduk buat debit card form. Macam hantar polisi, macam Mama cakap. Benda tu important, memang penting untuk kita hantar polisi kepada lain. Tapi tak urgent. Apa yang urgent? Ya, hantar polisi lah. Macam hantar polisi. Apa benda? Dia important, dia penting. Tapi dia tak urgent sangat. Okay, then apa yang important tapi urgent? Important tapi urgent. Tahu tak? Kalau contoh, Sami Case. VB. Payment tu bersentan tu. Ya. Important and urgent. VB. VB awak calling, approach, present. Itu important and urgent. Important but not urgent, isi form. Itu semua kena buat structured day. Satu hari awak kena buat. Hari tu hari servicing saja. Faham? Kalau ada staff, bagi kat staff. Macam saya suka buat yang isi form tu time petang tau. Sebab time petang ejen tak ramai. Kita PC kat sini ada berapa je. Kadang kita perlukan PC untuk print kan. Time orang dah balik lepas lunch, time tu saya buat. Sebab masa tu orang tak ramai. Itu structure dia. Ganti dia lah. Okay? So itu saja morning sharing saya pagi ni. Abang Mel ada apa nak tambah? Go. Bagi tumpang gemuruh kepada semua. Saya suka yang tadi important urgent. Benda ni memang memberi impact yang besar kepada saya masa tahun kedua saya jadi ejen. VB saya masa tahun kedua saya jadi ejen memang cacah marba. Dulu saya tak berapa nak ambil pot sangat. Tapi bila klien dah start ramai, saya mula, barulah jadual saya tersusun. Kepada ejen-ejen baru, klien tak ramai lagi pun kena start buat juga. Sehingga kena tahu important and urgent, important but not urgent. Contoh important urgent lagi, VB, call, present, new names. Ini semua important and urgent. Important but not urgent apa? Birthday card. Betul. You nak buat proses claim. Okay, you nak buat nomination ke apa semua. Betul. Benda tu penting. Tapi you kena ada satu structured day di mana benda tu you buat saja. Macam dulu saya jadi ejen, 2 tahun pertama saya jadi ejen, benda tu semua saya tolak hari Sabtu. Saya akan datang office hari Sabtu. Dulu war meeting hari Sabtu pagi. So lepas war meeting saya akan settlekan benda-benda tu semua. Abang Reda sempat war meeting hari Sabtu kan? Sempat kan? Relax, tak sempat. Abang Reda so benda tu saya akan buat day after. Ataupun kalau lah urgent sangat-sangat, klien minta cepat claim. Contohlah tak ada duit nak minta claim cepat apa semua kan, saya akan buat belah petang ataupun malam. Macam apa yang Adam advise tadi. Benda ni penting sebab kita dah tak ada masa. Kan. Dunia akhir zaman ni sekejap ke. Pejam cerit dah bulan 3 lah. Dah nak habis bulan 3 lah. Betul? Rasa macam baru semalam buat APW. Betul tak? So kena ada proper structured day. Pagi lepas pagi you datang nak buat apa, you kena tahu. Hari-hari you kena tahu apa yang important you kena buat. Important and urgent, important but not urgent. Kena susun. Kalau tak suka, memang kena paksa diri suka juga. Memang kita tak suka. Alah, saya tak suka. Saya suka hidup saya free. Tak ada orang kongkong, tak ada apa. Tapi ingat, kita jadi ejen, kita ada tanggungjawab terhadap klien. Kita ada tanggungjawab terhadap diri kita. Kita ada tanggungjawab terhadap family kita. Yang kita dah commit nak buat. Yang kita dah commit, kita berhenti kerja, kita nak buat betul-betul. So benda ni, you kena buat. Nak tak nak, you kena buat. You nak indah semalah tu, you nak tidur ke, you nak apa ke, kan? Tidur sekejap ke, tidur lama ke, it's up to you. Tapi you kena tahu, business kita required hard work. Hard work
datang dulu, barulah work smart. Work hard dulu, barulah work smart. You tak tahu macam mana nak direct approach dengan orang, macam mana you nak work smart. You punya base client tak besar, macam mana you nak selalu main referral. Macam mana you nak duduk office tidur pun kes masuk. Okay, so benda tu nampak generally. Okay, so again, topik yang Adam bawa hari ni memang cukup best. Important agent, memang saya selalu ingatkan diri saya jugalah. Ada setengah benda you kena betul-betul fokus benda yang perlu you buat dulu. Right? Okay. Mohon clap untuk Bos Amir. Oh yes. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi. Goodbye!